dari Nagaoka Kosen. Dan yang kedua ialah Akhi Aman dari Ibaraki University. So nanti kita akan ada satu session Jiko Shokai, nanti kita akan lebih mendalam lah tentang tetamu jemputan ni pada waktu tu. Okay, so nagari untuk hari ni Imakara, Korekara sehingga pukul 11.30, which is 10.30 Malaysia. Kita akan buat Q&A session daripada soalan-soalan daripada register form yang kalian tulis dalam register form tu. Kami akan jawablah soalan one by one daripada situ. And then next kita akan buat breakout room. Kita akan pecah lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan. Di sini bolehlah lebih mendalam macam senpai macam mana yang ni ke, boleh tanya soalan waktu tu. And then lastly kita akan buat sedikit penutup lah pada waktu tu. Okay. Jiko Shokai shimashou. Hai, tetamu jemputan bolehlah Jiko Shokai. Siapa nak Jiko Shokai dulu? Ayah Aman. Tak apa, silakan dulu. Okay. Okay, sebelum kita start sharing kita pada hari ni. Nama saya Nur Hidayah binti Nur Azizan. Boleh panggil Hidayah. And sebelum ni belajar Denki Denshi Sistemu di Naoka Kosen dan Korekara. Still sama dekat Naoka Kosen untuk Sengoka. So, watashi kara ijo desu. Okay, Hidayah. Okay, nama saya terus. Okay. Nama saya Abdul Rahman bin Muhammad Amin. So dalam meeting ni boleh je panggil saya Aman. Biasa dipanggil Aman. Saya dulu pelajar program Kosen KTJ di Intek. Saya mula masuk ke Kosen pada tahun 2019 di Kisarazu Kosen di Chiba. 3 tahun dan kemudiannya sambung pengajian di Ibaraki University 2 tahun. So ni sekarang dah habis lah sebenarnya. Dah bulan 3 ni insyaAllah akan graduate dan akan sambung kerja pula di Jepun insyaAllah. Okay, itu je. Okay, terima kasih Hidayah dengan Aman. So, kita bergerak kepada Q&A session. Oh, by the way, dalam ni pun ada juga beberapa senpai. Iaitu ada seorang daripada senpai Kosen, ada juga yang daripada AAJ. Ada juga daripada JAD dan dah sudah bekerja selama 4 tahun pun ada juga di sini. Nanti kita bolehlah berkenalan di breakout room nanti. Okay. Soalan pertama. Nampak kan? Bagaimana mahu menyesuaikan diri di Jepun sekiranya kita berhasrat nak sama belajar di Jepun nanti? Okay, untuk soalan pertama ni saya yang jawab. So basically thank you untuk siapa yang tanya soalan ni. Basically dia sedar lah yang kalau dia masuk kandang kambing tu dia kena mengembik, masuk kandang kerbau dia kena muak. Jadi tu memang benda yang penting lah kalau nak pergi Jepun ni kan. So bagi saya sebenarnya Jepun ni Jepun ni tak susah pun nak adapt actually. As long as kita respect dia punya culture. Macam culture yang kita rasa tarimai lah. Macam kita kena on time. Macam janganlah buat hal walaupun orang lain ada je yang datang lambat kelas, jangan buat hal. Kita respect lah diorang punya culture yang tu. Lepas tu saya cakap arigato for everything yang diorang buat. Walaupun benda tu kecil tapi still cakap sebab kita try respect dia punya culture. And another thing, kalau kita tahu
apa yang kita buat tu, kalau kita tahu about something, terus je tanya, tanya orang lah, tanya senpai ke, tanya tutor ke, or tanya sensei. Bukti dia macam contoh kan, ni time saya waktu baru sampai Naoka Kosen, time tu nak pergi beli barang lah. Beli barang tapi sebab senpai time tu, senpai lelaki. Lepas tu saya seorang je perempuan Muslim dekat Naoka Kosen tu. Lepas tu confident lah nak pergi beli barang, naik basikal sendiri. Padahal tak pernah tahu pun kat mana tempat supermarket tu semua. Lepas tu waktu pergi Gyomo Super tu nama supermarket. Waktu pergi Gyomo tu, um, macam senang je lah jalan dia, straight je. So macam dah settle beli barang, balik. So macam bila balik tu dah tak tengok lah Google Map tu. So bila balik tu macam fikir, okay, dah turun tadi straight kan. So balik tu pun straight lah. So bila balik tu straight, lepas tu bila tengok jalan macam, kenapa tak ada bangunan ni tadi? Maksudnya dah sesat lah sebenarnya kan. Lepas tu, time tu, actually map yang saya tengok tu, map yang saya dah screenshot. So time tu, saya tak boleh lagi SIM card. So basically, nak harapkan internet pun tak boleh. So macam, time tu memang pergi beli barang seorang. So memang, sudah macam mana nak balik kosan ni, setelah. Lepas tu, macam tak tahu nak buat apa. Lepas tu, nampak ada seorang makcik kat tepi jalan ni. So tanya lah makcik, mana jalan pergi kosan. Lepas tu, makcik tu jawab lah soalan tu kan. Macam dia explain dalam Nihongo and Wakariyasu lah. Sebab dia tahu kan kita foreigner. Lepas tu, kita nak tanya jalan je kan. Like, dia boleh je tunjuk je jalan tu kan. Macam, awak masuk je jalan ni, lepas tu awak straight je. Dia boleh cakap sependek itu je sebenarnya. Tapi nak kata dia punya sifat sangat nak, friendly, sangat friendly and cuba nak tolong kita. Maybe time tu saya macam tak faham lagi kot. Muka tak faham lagi. Lepas tu, suami dia macam pergi kat kereta dia, ambil satu lagi kertas, tunjuk lagi map, like sedetail yang dia boleh tulis, dia bagi map. Lepas tu, before saya gerak balik kosan tu, dia siap bagi lagi satu botol air Ocha, like bagi bekal pula. So macam nak kata, macam mana, kalau kita malu tanya memang sesat jalan lah. Jadi memang kena berani lah walaupun hidup seorang kat kosan tu. So basically senang je nak adapt dekat Jepun ni. Lepas tu, okay, yang tadi tu more to jawapan yang general lah kan. Macam, tapi untuk kita as Muslim, bila kita try nak adapt dekat negara yang minority Muslim ni, macam mana? Semua orang fikir yang sebab ni negara non-minority Muslim. So kita macam rasa kita ni, macam maybe kita punya opinion ni, macam mana? Kita punya keperluan untuk solat tu maybe tak dipandang remeh kot oleh orang non-Muslim ni. Tapi igaito dekat Jepun, orang Jepun bukan macam tu. Kalau kita boleh tahu apa kita punya keperluan, maksudnya contoh waktu kelas kan, clashing waktu solat, lepas tu boleh je cakap sensei yang macam saya cakap tutor lah, yang time kelas tu macam saya nak pergi solat jap. Lepas tu tutor yang beritahu dekat sensei. Means, diorang akan faham je. Walaupun kita rasa macam, tak apa ke aku solat ni, macam ambil masa 15 minit, macam sensei tak marah ke. Tapi, like, don't be apologetic lah for being a Muslim. Maksudnya, diorang okay je. Kita je yang overthinking sebenarnya selama ni. So, kalau nak solat ke apa, kalau anything yang kaitan dengan respect agama kita, memang kita kena beritahu lah. Diorang okay je sebenarnya. So, just nak cakap, senang je nak ada dekat Jepun ni. So, tu je. Aman ada apa-apa nak tambah ke? Betul lah tu. Tak tambah pun macam tu lah. Dia proses belajar lah pun sebenarnya. Korang datang, actually korang belajar benda baru. So, jangan takut untuk buat salah lah.
Jangan takut bertanya. Sebab dia nak kata senangnya nak adapt dalam persekitaran yang baru ni, bila kita pandai belajar daripada kesilapan, itu je. Tak ada benda lain lah yang boleh push kita untuk senang adapt. Selain daripada belajar daripada kesilapan. Tak kisah salah. Sekali tu biasa. Ah, Salah. Tapi lepas tu refleksi diri and then cuba perbaiki diri. Tu benda tu akan repetition lah setiap masa. Bahkan sekarang pun saya buat benda yang sama juga. Ada je banyak benda salah, tapi daripada benda yang salah tu betulkan and improve. Tu je lah. Hai. Okay. Kita akan pergi ke soalan seterusnya. Telco, silap. Telco dan CHOP Jepun. Sahiaman, dozo. Okay, yang ni soalan ni dia macam, betul lah. Dia mesti semua orang akan tanya lah. Sebab benda paling penting sekali bila yang dah sampai Jepun adalah untuk dapatkan yang pertama adalah nombor telefon dengan CHOP Jepun. Sebab dua-dua benda ni adalah sangat penting lah bila korang nak buat apa-apa pengurusan. Macam dekat Shakusho tu apa? Office hall. Macam kalau kat Malaysia ni kita panggil Majlis Bandaraya lah. Kan? Tu semua macam kita nak open daftaran, dia perlukan nombor telefon kat mana, nombor telefon apa. Dan CHOP Jepun ni kira macam kita punya sign lah. Kita punya tanda tangan. Tapi cuma dalam bentuk CHOP. Macam tu. Jadi untuk telefon Jepun ni, okay, macam yang apa tu, ada tengok yang ada dekat skrin tu banyak jenis apa ni telefon serbik. Macam kita kan ada U-Mobile, ada Celcom, ada Maxi, semua macam sama je dengan Jepun. Tapi cumanya Jepun ni dia kebanyakannya lah dia susah sikit sebab kita orang luar dan dia perlukan banyak macam guarantor. Contohan saya dulu ambil AU yang warna oranye tu. Tapi AU ni contoh waktu saya datang tu nasib baik saya datang bulan 4. Saya punya birthday bulan 2. Contohnya. Sebab kalau bukan kalau contohan yang siapa yang join ni dia katanya dia adalah dia datang bulan 4 tapi dia punya tarikh lahir dalam maybe bulan 5 ke bulan 5 ke atas lah. Ya. Jadi pada waktu tu dia belum cukup lagi 20 tahun. Betul kan? Yang datang ni semua umur 19 tahun kan. Jadi korang tak kena ada seseorang yang umurnya lebih 20 tahun untuk jadi guarantor korang. Baru korang boleh apply untuk phone baru, nombor telefon baru. Macam tu. Dia susah sikit lah. Dia leceh. Tapi insyaAllah boleh je, tak masalah. Sebab kebanyakannya korang akan ada sampai-sampai lah yang boleh tolong. Jadi dari segi pemilihan tu pula bergantung pada diri masing-masing lah. Macam dulu saya ambil AU sebab saya tak tahu. Saya ambil AU sebab apa ni senior kata okey ambil AU je terus, senang. Tapi sebenarnya AU adalah antara plan yang paling mahal lah sebenarnya. Saya dulu ambil lebih kurang dalam QCent, 9,000 yen. Dekat RM300 kak dulu. Satu bulan. Mahal lah, mahal. Dulu tak tahu. Jadi ambil je. Tapi selepas tu lama-lama macam ada je Rakuten Mobile, ada Line-Mo, ada je plan-plan yang lain yang boleh ambil. Lepas tu mudah lah kan sebab kita dah ada apa dah setahun lepas tu kita dah tahu dah macam mana dia punya flow dia, kita boleh apply senang lah. Macam tu lah. Tapi ini pemilihan tu bergantung pada diri masing-masing lah. Sebab macam kat sini pun ada je banyak plan dia kan. Ada yang unlimited, ada yang sebulan 2 GB saja, sebulan 3 GB confirm tak cukup kan. Jadi bergantung pada penggunaan masing-masing. Dia jadi macam tu. Jadi untuk CHOP Jepun ni pula, saya nak share screen boleh ke? Nak share screen tu? Oh my god. Kejap. Boleh dah. Disabled participant screen. Sekejap je.
PowerPoint. Contohnya kalau untuk income pula, income ni cok Jepun. Cok Jepun biasanya memang first thing yang korang bila dah sampai memang kena cari cok Jepun ni. Kena buat sendiri. Dan rasanya semudah ada nama katakana masing-masing kan. Jadi dengan nama katakana tu, tapi jangan yang nama penuh. Tak boleh. Benda tu kecil je. Kecil je. Dia macam buat untuk beberapa perkataan lah. Rasanya paling banyak pun 4 rasanya. Tengoklah. Tengok pada ni. Jadi kalau dulu saya ambil yang murah je. Dia ada 2 jenis. Yang pertama yang saya tunjuk sekarang ni. Ini adalah dekat, boleh jumpa dekat Aeon. Aeon, mana-mana lah Aeon ataupun mana-mana supermarket. Dia jual yang apa tu, macam gedegang punya lah. Kita just order dekat dia punya mesin tu. Okay, nak nama macam mana. Macam tu. So, okay, alamak. Okay, nak nama apa? Contohnya, saya nama Rahman kan. Saya tulis Rahman. Rahman ada 4 lah kan. Daripada atas, Rahman. Macam tu. Jadi, dia ni murah je. Dalam 500 ke 1000 yen. Macam tu. Tapi ada juga yang kalau contoh nak mahal kan. Nak guna lagi lama kan. Ada je yang eksklusif. Pergi kedai yang betul-betul kedai punya. Order. Cakap saya nak buat income. Saya nak buat chop sendiri. Boleh lah. Tapi lama lah. Yang ni buat dalam sejam pun dah siap dah. Macam tu lah. Tapi terpulang pada masing-masing. Itu okey lah. Itu je. Saya rasa saya nak tambah bab jenis telefon kot. Sebab macam saya ingat telefon Malaysia saya boleh guna dekat Jepun juga. Tapi rupanya telefon saya tu dia tak sesuai dengan SIM card Jepun. Jadi time beli SIM card tu saya kena beli jugalah phone baru. So macam nasihat untuk kohai Hitachi yang masih lagi di Malaysia, better korang check dulu phone korang tu sesuai ke tak dengan SIM card Jepun. Sebab boleh je nak beli phone kat Jepun, tapi kalau korang rasa bila korang tak gambar tu korang okay, bila dia ada bunyi shutter tu, belilah phone dekat Jepun. Tapi lebih baik di Malaysia lah kot settle benda tu. So that bila korang sampai Jepun just settle SIM card je. Lepas tu selain tengok syarikat mana yang murah, saya cadangkan tanya juga senpai atau kawan Nihonjin macam line kat situ, line apa yang okey. Sebab memanglah AU tu kan mahal, tapi macam saya ambil UQ Mobile. UQ Mobile tu sebenarnya syarikat kecil bawah AU, and UQ Mobile memang murah lah. Untuk kes saya ambil yang 3 gig untuk sebulan sebab dekat asrama dah ada wifi, so tak perlu banyak dah lah. Jadi itulah kot benda yang saya tambah. Okay, saya pun nak tambah pengalaman dah duduk kat Jepun around nak masuk 4 tahun. So dalam 4 tahun, 2 tahun handle kohai. So macam tahun lepas punya adalah masalah je lah. Ada yang macam tadi yang Akhi Ahmad mention birthday lambat semua tu kan. So macam untuk men-settlekan masalah yang birthday lambat, kita orang suggest untuk gunakan Y Mobile, walaupun Y Mobile pun antara yang termahal juga dia punya plan tu. Tapi macam waktu tu Shoganai lah nak macam tak nak kena nombor phone sebab nak buat call bank semua nak kena nombor phone kan. So macam orang tu pun ambil lah Y Mobile. So macam nak kata selepas lepas birthday tu nak tukar plan pun okey je. Nak tukar plan jadinya ambil yang paling murah ke apa ke, nak ambil plan yang paling plan gig yang paling sikit, and then nak guna pocket wifi ke, tu pun boleh je. Satu duit kita. Rakuten Mobile tahun lepas pun ada juga yang ambil Rakuten Mobile. Tapi Rakuten Mobile ni macam like baru lagi, and baru dia macam dia punya kawasan ni tak banyak sangat. So dia macam untuk pilih plan tu pun macam Rakuten ni boleh tak dekat area ni semua, kuat tak? Kalau tak kuat, better tak payah ambil Rakuten Mobile. Macam
kena pandai plan lah. Awal-awal masuk ni memang bulan 4 semua ni banyak sangat campaign. So bolehlah korang tengok campaign mana yang murah dan semua-semua tu. Okay, itu je. Next, soalan yang ketiga. Average living cost per month for a student and does it hard to socialize with the local? So, Hidayah. Ada yang guys semua? Bagi saya kan, okay, sebab saya budak kosan kan, so saya cuma boleh bagi gambaran bajet untuk hidup di asrama lah kot. Sebab basically kalau siapa yang dekat kosan ni, apa tu, korang just kena fikir duit makan dengan duit internet je kot. Kalau tak travel lah time bulan tu. So basically kalau makan tu, ni saya bagi bajet untuk kos masak sendiri. Sebab saya perlu untuk masak sendiri. So samang tu kira dah mewah jugalah. Maksudnya tak adalah apa tu, beli benda sikit, bukan berjimat-cermat lah. Jimat cermat boleh jimat lagi banyak dalam 5 anggurai. Tapi samang tu kira average lah. Lepas tu internet pula, kalau saya punya tak sampai Sanzan pun. So basically dalam sebulan tu tak banyak pun dia pakai. So nak kata budak kosan ni sebenarnya banyak boleh save duit lah. Cuma dia bergantung pada kita lah. Kita nak beli ikut kemahuan ke kehendak. Lepas tu, so yang lain tu, duit selebihnya tu boleh lah simpan untuk travel dan juga emergency. Lepas tu, cakap pasal, walaupun budak kosan tak guna banyak duit, tapi kalau let's say lah korang dah habis gonensi nanti, korang nak sambung dari Gaku, so korang kena dah ada lah banyak saving untuk pindah rumah, beli barang baru. So kat situ lah kot korang kena consider yang korang memang kena simpan banyak duit dah lah daripada awal. So janganlah macam rasa nak berfoya-foya daripada awal. Lepas tu so yang sambungan soalan tu, susah ke tak nak bergaul dengan lokal? Okay, first saya nak define dulu local bagi saya. Local untuk saya boleh jadi classmate, boleh jadi sensei, boleh jadi foreigner student dan juga stranger. So saya memang luaskanlah skop local ni. So kalau saya basically dia bukan macam mana, sebab setiap orang dia punya perangai lain kan. So macam nak kata selagi awak tak tegur diorang, awak tak tahulah dia susah ke tak. Sebab memanglah ada macam mana, Japanese kan dia punya typical personality dia kan introvert kan. Tapi kalau rezeki awak, tutor awak extrovert, kira macam senang je lah nak borak. Kira macam itulah, nak cakap susah ke senang dia bergantung pada siapa yang awak jumpa and macam mana awak approach diorang. Lepas tu basically it's not about environment lah kot, it's about awak lah, macam mana awak give effort untuk berkawan diorang. So kalau rasa tak mampu nak buat kawan dengan classmate sendiri, maybe macam semua orang introvert, macam jangan cakap macam mana, jangan sampai rasa macam memang tak boleh buat kawan lah kot aku dekat Jepun ni. Sebab kalau kita sempitkan skop kita, memang sampai situ je lah kot kan. Macam kita rasa tak boleh buat kawan. Sebab to be honest, hidup kat Jepun. ada orang cakap ke? Okay. Sebab to be honest, saya sebenarnya lagi banyak buat kawan dengan foreigner. Sebab kalau nak kawasan memang ada banyak foreigner student. Tu satu. Lepas tu, sebab saya pun selalu lepak kat luar. Lepas tu kadang jumpa je stranger. Lepas tu macam tegur sikit, tiba boleh buat kawan. Macam walaupun stranger tu dah pindah ke Tokyo pun, kita mesti contact sampai sekarang lah. Kira macam daripada stranger boleh jadi kawan, macam tu je. So basically, dengan siapa pun boleh buat kawan lah. Jangan sempitkan skop buat kawan dengan Nihonjin je. Sebab
kita pun kena tahulah diorang pun mengambil masa lama lah untuk trust orang sebenarnya. Especially macam kalau budak kosen lah. Budak kosen kan masuk dari Sanense. Basically, diorang kan masuk kosen kan from Ichinense kan. So macam diorang dah ada geng diorang lah sebenarnya. So untuk korang masuk dalam geng diorang tu agak mencabar lah. Tapi try. Tapi kalau tak dapat tu janganlah kecewa. So tu je kot. Sumimasen senpai. Ah. Nak tanya sikit soalan boleh? Boleh. Saya Daniel Zakuan daripada Intek yang akan sambung belajar di Kosen. Okay. Saya nak tanyakan, senpai kata tadi, senpai kan kita masuk third year dan mungkin diorang dah buat geng lah first and second year tu. Lebih susah untuk perempuan atau lelaki nak bergaul dengan macam geng-geng semua tu, nak berkawan. Mungkin senpai punya pendapat untuk pelajar kosen macam mana? Oh, okay. First, And kenapa senpai kata it's easier to make friends with foreign students than tadi senpai lagi banyak kawan foreign. so. Kenapa macam tu je? Sekejap. Foreigner dengan perempuan atau lelaki. Okay. Okay, first, saya nak bagi... Okay, sebab tadi saya cakap saya budak Denki. Budak Denki, basically ramai lelaki. Dalam 40 orang student tu, 5 orang je perempuan. 5 orang perempuan. Lepas tu, saya dah foreigner. So, ada seorang budak Thai. Tinggal 3 orang je, orang Jepun perempuan. So, nak kata diorang dah kira satu geng dah. Faham tak? So, basically, so macam yang seorang Japanese tu tutor saya. Dia extrovert lah. Dia extrovert tapi sebab dia dah ada geng dia. So, macam extrovert macam mana pun, dia still nak geng dia lah. Macam saya try je friendin dia sebab saya tahu dia extrovert. Tapi, kalau kita rasa jawapan kita dijawab sepatah, kita pun fed up kan. Macam aku je yang beria nak kawan dengan kau ni. Macam lah. So macam so saya pun macam let it go lah. Suka hati lah diorang buat apa kan. Macam janji kita buat baik. Lepas tu so saya rapat dengan budak Thai. So basically kenapa saya kata lagi senang buat kawan dengan foreigner, sebab foreigner tahu perasaan foreigner di negara yang bukan negara dia. So basically, foreigner memang nak kawan dekat Jepun ni. Tapi diorang sedar, diorang tak boleh buat kawan dengan mudah dengan orang Jepun. Sebab itulah saya kata senang buat kawan dengan foreigner. Tapi bergantunglah siapa yang awak jumpa tu. Tapi yang, tapi macam itulah. So basically, yang saya kata stranger tu kadang, macam basically saja je nak tegur foreigner lain. Lepas tiba macam boleh kamcing, lepas tiba boleh buat kawan macam tu je. Lepas tu nak cakap lelaki ke perempuan, lagi buat kawan. Yang tu pun actually saya pun tak berani nak cakap lah juga. Sebab macam kes saya tadi sebab perempuan sikit. Tapi macam ada juga saya dengar daripada budak kelas lelaki, budak lelaki foreigner lain, budak Indonesia. Dia memang extrovert. Dia extrovert. Lepas tu daripada saya punya view, saya rasa dia macam friendly dengan semua orang. Dia lebih friendly dengan tutor saya daripada saya sendiri. Faham tak? Jadi saya rasa macam, dia mesti senang buat kawan kan? Lagipun dia lelaki kan? Rasa dia pun kelas mechanical. So macam mechanical ada seorang je perempuan. So basically semua lelaki. Lepas saya fikir, mesti dia dah buat banyak kawan dah sebenarnya. Sebab nampak je kadang ada orang Jepun yang tegur dia kan. So saya rasa macam, Tera dia dah buat kawan kan. Tapi bila tanya dia sendiri, basically dia kata, yang tu sekadar apa, tegur je. Macam Aisyah segurai je. Macam, faham tak? Kiwa, tenki desu ne. Faham tak? Macam Aisyah je lah. Macam superficial lah. Tak adalah kawan pun sebenarnya. Maksudnya, bila saya kata saya nampak dia friendly dengan tutor saya, tu sekadar bertegur siapa je. Tak adalah sampai lepak sekali. So nak kata perempuan lelaki saya rasa sama je. So basically tak ada bukan masalah gender lah kot. Memang orang Jepun dia punya
cara fikir macam tu. Jadi somehow kita kena respect jugalah. Tak boleh push dia orang untuk bersosial sangatlah kalau dia orang tak nak. Kita try je, tapi kalau dia orang tak nak, biarlah dia orang. Senpai, satu lagi soalan boleh? Hmm. Kan kalau kita yang masuk Sanisei ni kita ada age gap kan, yang Malaysian mungkin 20, yang Japanese 2 years younger kan. Jadi Ya. ada macam beza in pandangan ke, beza in age difference ni, ada effect ke dalam pergaulan tu untuk Oh, senpai punya experience? to be honest kan, kalau korang boleh elakkan cakap pasal umur, better elakkan kot. Sebab kalau diorang tahu kita tua, diorang akan anggap kita senpai. Maksudnya, diorang takut lah nak approach kita. Maksudnya, sebab diorang punya kanggai kata terhadap senpai kalau between Japanese lah. Diorang macam, joget kangkeh. Maksudnya, diorang rasa junior dengan senior tak boleh rapat. Dia macam alah sistem bias macam junior dengan senior macam mana boleh buat macam kawan sendiri macam tu lah. Jadi walaupun saya tak adalah rapat pun dengan diorang, tapi bila buat macam mana, bila kelas PJ ke apa, rasalah macam diorang kena respect saya macam saya seorang senior. Maksudnya maybe tak adalah kita orang rapat, tapi kalau apa-apa kena utamakan saya sebab saya lagi tua. Tapi kadang tak suka lah juga perasaan tu, like lain je lah aku macam orang lain. So adalah. So kalau dapat elakkan memberitahu umur tu, elakkanlah. Arigatou gozaimashita. Terima kasih senpai. Boleh proceed next question kau Intan? Okay, sebelum tu Agama dia nak tambah apa-apa? Tak ada. Okay, jap. Boleh sembang nantilah. Sembang panjang lagi. Soalan keempat, live di Kosek. Ya, Agama. Di Kosen. Saya di Kosen dah dekat 2 tahun lah. 2 tahun lepas lah sebenarnya. Tapi boleh je lah share. Saya share. Tapi saya punya sharing ni banyak gambar je sebenarnya. So, sekejap. Okay. So, basically share live di Kosen sama macam sekolah. Tapi dia slide yang membezakannya dia lah awak ada masa lebih lah untuk awak berjalan. Jadi saya gunakan masa di kosen untuk berjalan lah sebenarnya. Banyakkan berjalan. Sebab awak dekat je pun tak lama. Maybe 5 tahun, maybe max lah kalau yang student kosen. Kalau student AAJ ataupun MJHEP lagi lah 2 tahun. Kalau AAJ dengan PBT 4 tahun maybe kan. So tak lama. Jadi korang gunakan masa korang di kosen ke ataupun di universiti untuk berjalan. Ataupun untuk yelah explore lah Jepun ni sebenarnya. Sebab korang dah ada privilege tu untuk berjalan. Jadi contohnya macam korang tengok lah. Yang ni tahun 2019 ni dah lama lah saya korek-korek dekat telefon lama. Saja nak share kan. Ni saya dulu pergi Nara. Tapi bukan Nara yang bandar tu lah. Biasa kalau korang cakap pasal Nara tu adalah Kijang tu apa nama dia tu? Tu lah, haiwan tu lah. Haiwan 4 kaki tu lah. Tu lah dia. Rusa. Rusa. Ya, rusa. Korang akan nampak benda tu je. Tapi sebenarnya banyak je Shizen ataupun natural. Yang cantik lah saya rasa lah, kalau korang pergi untuk explore. Contohnya kat sini kat Nara. Kita orang dulu ada buat macam program lah. Jadi ramai-ramai orang Malaysia. First time ingat kan Jepun ni tak ramai orang Malaysia. Sekali tengok ramai je sebenarnya. So macam tak risau lah. Macam boleh kawan-kawan dengan diorang kan. Sambil berjalan. Di kat Osaka, iaitu yang Geliko tu, kami berjalan. Jadi menarik lah. Macam experience lah. Macam korang tak pernah berjalan di tempat yang jauh dan bukan dalam bahasa korang. So korang kena belajar untuk travel. Macam best lah. Tu saya kata lah. Belajar hidup di kosen. Dan hidup di kosen ni sebenarnya korang akan ada dengan orang-orang lain. Macam dekat kosen-kosen lain. Contohnya saya di kantor
di Tokyo. Jadi dekat Tokyo memang beberapa ada 5 ke 6 kawasan lah yang ada dekat kawasan kantor tu. Contohnya dekat Kisarazu, Chiba, dekat Tokyo ada satu, dekat Ibaraki ada satu, dekat Oyama ada satu. Banyak lah. Ibaraki ada satu, dekat banyak. Gunma ada satu. Jadi kami plan adalah untuk ada masa kami akan buat gathering. Contohnya kan, yang korang tengok tu tahun 2019 memang ramai lah. Memang ramai, ada senpai semua kumpul dekat Tokyo, dekat Shinjuku. Kami buat gathering, kita orang buat makan-makan. Macam tu. Jadi kami buat ni lah, gathering lah. Dan ada contohnya kami di Kosen, kalau di Kosen akan ada satu department Ryugakusei, supaya foreign student ni Ryugakusei ni boleh ada aktiviti sesama diorang ataupun sesama diorang dengan orang Jepun lah. Jadi contohnya macam saya tahun 2019 lah. Tahun 2019 tu tahun 2019 ada perkumpulan di kawasan kantor, semua Kosen di kantor ada international students pergi satu tempat Nagano berjalan. Macam kita orang just sharing kita orang punya life semasa sepanjang ada kat Jepun. Contohnya macam ni kita orang experience ni lah. Kita orang buat soba tu sendiri. Macam tu. Contoh, lepas tu saya dekat Jepun, saya main basketball. Jadi kita orang setiap malam, tak ada setiap malam, seminggu 2 kali akan main basketball dengan orang Jepun. Macam dekat Garang Gambar boleh tengok tu. So kita orang akan berkomuniti lah. Basically berkomuniti. And then ada gambar yang bawah tu pakai helmet tu, sebenarnya tu waktu tu tahun 2019 kami ada taufan. Taufan dah kena paksa duduk dalam satu bangunan dekat sekolah tu lah, sebab kita orang dua kesian tak boleh keluar. Jadi kena duduk dalam bangunan dan kena bermalam, 2 malam ke 3 malam gitulah. Sementara tunggu direda. Macam tu lah. Jadi hidup di kosan ni sebenarnya selain daripada belajar, korang perlu manfaatkan lah korang punya weekend tu untuk berjalan ataupun untuk buat apa yang korang suka lah. Macam tu lah. Ni saya try buat cado macam tu lah. Cara buat matcha. Dia buat secara tradisional. Pakai dia punya berus buluh tu. Tu contohnya. Lepas tu saya ada buat misi menyelamat, tapi misi macam membersihkan lah. Selepas taufan tu teruk kena dicibah. Jadi kita orang pergi satu kawasan ni, join kita orang lah, kawasan kami join satu organisasi ni untuk membantu rumah-rumah yang terkesan, bersihkan rumah tu. Angkat tatami yang berat tu sebab kena serap air, macam kerja berat tapi menyeronokkan. Macam tu. Dan kami juga dekat kawasan sesama international student, ada orang Mongol, ada orang Laos, buat program macam bukan program tapi buat macam open day kawasan. Kita orang join, kita orang buat makanan. Contohnya buat cokodok ke, contohnya yang mudah-mudah lah. Tak susah, ataupun bagi cuba pakaian baru ke, pakaian tradisional, baju Melayu ke, baju kurung ke, macam tu lah. So life kawasan macam tu. So, saya tak nak cerita lah pasal belajar, sebab biasanya belajar tu belajar lah kan. Sama je, kalau SPM pun sama je. Kalau korang usaha, insyaAllah okey. Tapi selain daripada tu, saya nak cerita lah benda yang menarik sebenarnya kat Jepun ni. Kalau kat kawasan, korang ada banyak masa untuk korang buat banyak benda lah. Itu je. Okey. Okay, thank you Akhil. Daya nak tambah apa-apa? Tak ada. Okay. Soalan kelima, how to make Japanese friends? Kalau Hidayah? soalan ni, saya tambah apa yang saya tak beritahu lagi lah kot. Saya tadi kan dah mention. So, cadangan saya satu lah kot. Macam rasanya Ahyaman ada mention tadi. Maksudnya join club. Sebab join club ni kita akan jumpa orang yang sama minat dengan kita. So macam dari situ maybe kita boleh start borak ke macam. So basically nak buat kawan kan kita kena tahu
apa sana kita punya interest sama ke tak kan. Kalau ada sama interest, maybe orang tu lagi tertarik kan nak kenal kita. So try lah join club yang korang minat. Tapi bergantung pada situasi lah kot. Untuk kes saya pernah buat macam tu. Saya pernah join club basket. Sebab saya minat je basket. Tapi tak adalah terer sangat. Faham tak? Sebab kan saya kata 3 orang kan. Saya punya classmate yang Japanese tu. So basically 2 daripada Japanese tu play basketball. So saya join lah club tu. Lepas tu bila saya join tu, waktu first time join tu bukan bulan puasa. Bukan bulan puasa. Lepas tu macam diorang main pun macam taklah KBC sangat kot. Time tu tak KBC. Lepas tu the second time tu dah lah bulan puasa. Lepas tu tiba ratio dia makin KBC tau. Lepas tu bila dah habis hari kedua tu, yang classmate saya tu tanya saya macam awak boleh ke main lagi better, lagi macam mana? Sebab basically yang orang yang join club tu dah terer dah pun. Memang ibarat macam player kosan. Memang dah ready nak join competition lah. So kita je yang noob kat situ, beginner. So tapi nak kata mau kuteki kita nak buat kawan je sebenarnya. Tak expect pun nak join competition ke apa. Sebab basically saya rasa lah, ni opinion saya. Saya rasa orang yang join club ni orang yang dah terer. Untuk orang Jepun lah. Tak macam kita kat Malaysia. Kita kat Malaysia asal ada club je lah kot. Tapi kalau kat Jepun saya rasa diorang betul-betul take serious. So kalau rasa mampu bagi komitmen tinggi, join lah club. Tapi macam saya, at the end saya tarik diri lah kot. Sebab saya rasa saya macam, instead of dapat buat kawan, saya rasa macam lagi banyak gaduh je kot dengan kawan saya tu. Begitulah. So, tengoklah what's the best for you. Untuk saya, cara saya tak sesuai lah kot untuk join club. Tapi kalau korang terer, boleh cuba. Tu je kot saya nak tambah. Oh, lepas tu, so basically, walaupun korang masuk daripada Sanense, tapi sebab kita orang Malaysia, mostly lah orang Malaysia kan friendly. So orang Jepun tak semua friendly. So gunakan kita punya keramahan tu untuk beramah mesra dengan orang Jepun. So macam tapi korang jangan expect diorang do the same thing lah, so that korang tak kecewa. Just jadilah orang Malaysia, so that diorang nampak value orang Malaysia ni sebenarnya ramah mesra and suka buat kawan. Maybe awal tu diorang macam takut-takut nak kawan. Tapi kalau korang keep on approach diorang, macam contoh dalam kelas tu, korang tak faham ke, terus tanya. Korang pilih je random budak yang korang rasa maybe faham kot dalam kelas, korang tanya dia macam, kalau korang faham pun dalam kelas, buat-buat tak faham, ditanya siapa yang korang rasa nak berkawan tu. Diorang rasa lah, diorang di-appreciate. Faham tak? Saya rasa orang Jepun suka rasa di-appreciate tu. Sebab contoh kan, walaupun tak rapat dengan kawan pun, somehow saya rasa saya lagi rapat dengan sensei kot. Maksudnya kalau tak rapat dengan kawan pun, try rapat dengan sensei. So macam at least markah korang CP nak fail tu, sensei boleh tolong. Kira macam bukanlah tak cakap buat baik ada sebab, tapi why not? Macam tu lah. Lagipun kena faham tak semua benda yang orang Jepun tu patut kita contohi lah. Macam contoh kan, ni opinion saya je lah. Saya rasa kadang orang Jepun ni suka take for granted lah sensei punya kindness tu. So macam memanglah ada budak yang pandai tapi tak perlulah sampai tidur dalam kelas. So basically kita ni orang Malaysia tunjuklah kita punya adab. Means tak kisahlah ngantuk macam mana pun dalam kelas, janganlah terus letak kepala atas meja tu. Try lah tunjuk effort yang korang try buka mata. Macam tanya sensei kalau tak faham. Sebab sensei
sensei akan rasa appreciate lah oleh korang, oleh orang Malaysia. So macam dan sebab budak Malaysia buat hal, nanti next batch daripada budak Malaysia tak boleh masuk kosen korang sebab ada je kosen macam tu, macam dia blacklist orang Malaysia masuk kosen sebab ada budak Malaysia buat hal. So janganlah buat macam tu kalau korang rasa korang nak kohai. So tu juga dari saya. Okay. Akhir Aman nak tambah? Tak apa, teruskan. Duit cash yang perlu dibawa waktu flight. Oh. Duit cash yang perlu dibawa. Okey, jap. Rasanya ada kot. Saya ada buat. Sekejap. Ini apa dulu? Okay. Ni tak banyak lah, tapi saya share benda yang dah lama sebenarnya. Saya share balik benda yang saya dah pernah buat dulu, tahun 2019, 5 tahun lepas lah. Jadi contoh kan, ini contoh barang-barang yang awak nak bawa. Kalau tengok kat skrin tu, contoh lah, ni barang-barang yang awak nak bawa kan. Tapi ini rujukan saja. Tapi maksudnya, awak ada perbelanjaan awak di Malaysia. Dan awak ada perbelanjaan awak juga di Jepun. Okay, let's say lah, let's say. Contoh lah, awak nak beli, korang nak beli barang-barang korang di Jepun ni. Sorry, di Malaysia. Sekarang kat Malaysia lagi kan. Contoh nak buat persediaan. So agak-agak dalam berapa ribu nak pakai. Maybe max 2,000 lah kot rasanya. Tapi tak lebih sebenarnya. Tengoklah. Tengok pada korang punya perbelanjaan lah. Kalau beli phone tu lain cerita lah kan. Kalau beli phone tu memang lebih pada 5,000 lah. Agak-agak kan. Jadi korang kena fikir lah. Korang punya priority tu macam mana. So saya tekan dulu barang-barang apa yang perlu. Jadi lepas dah saya tekan barang-barang yang perlu, baru korang fikir berapa banyak nak bawa. Contohnya, okay, sekarang saya dah tahu dah korang punya apa ni yuran pertama ni banyak kan. Agak-agak lah, saya agak-agak dalam rokok jumang 600,000. Ni dekat 20,000 sebenarnya ni. 20,000 ke lebih lah. Banyak. Okay, so contoh, pada yuran pertama ni, saya tahu ramai dalam kalangan kita nak simpan duit tu dekat Bank Malaysia. Tapi saya punya honest advice adalah jangan buat macam tu lah. Jangan dibagi 600,000 letak dekat Malaysia 50,000 yen. Oh, mampui. Tak boleh, tak boleh hidup. Maksudnya contoh yuran pertama 600,000 bawa ke Malaysia, bawa ke Jepun dalam 2/3. Setengah ke atas kena bawa ke Jepun. Yang lain kalau nak simpan lah. Contohnya, okay, contoh dalam 600,000 bawa ke Jepun dalam 400,000 ke 450,000 yen. Macam tu. Ataupun yang selebihnya simpan di Bank Malaysia. Contohnya sebab saya tahu mungkin ada yang buat ASB, ada yang nak simpan buat apa-apalah. Dia orang punya komitmen di Malaysia. Jadi simpan lah. Tak ada masalah pun, tak ada masalah. Tapi yang penting jangan simpan terlalu banyak di Malaysia. Tapi bawa juga ke Jepun untuk keperluan korang di sana. Sebab contohnya keperluan apa yang ada dekat Jepun. Kalau kosen murah lagi sebab korang duduk dekat asrama saja. Tapi contoh kalau yang duduk di rumah, korang punya sewa banyak. Sewa korang tu maybe sebulan 30,000 yen. Banyak. Dan duit muka lagi banyak. Jadi kena fahamlah benda tu. Yuran belajar tak perlu bayar. Tapi contohnya nak beli buku, contohnya banyak pakai duit. Dan kelengkapan peribadi. Contohnya nak beli baju kan. Contoh tak ada sweater lagi yang nak beli kat Jepun. Sweater pun belilah. Tak masalah pun, telefon, laptop, beli lah. Dan komitmen bulanan, internet macam saya cakap tadi, berapa? Kan? Pulang lah. Kalau seorang sebulan 300, fikir-fikir lah. Berapa banyak nak kena bawa ke Jepun. Sewa rumah dan sebagainya. Dan perbelanjaan harian. Jadi, perbelanjaan harian ni pula bergantung pada seseorang. Jadinya, maybe dalam 30,000 ke 50,000 yen. So, bergantung lah. Tapi, yang pentingnya korang pun kena ada duit kecemasan juga di Jepun. Jadi nasihat saya kalau nak ikut tak ada masalah. Jadi kalau ada yang lebih baik boleh share lah kat sini. Maybe kita boleh share, semua orang boleh tahu. Jadi 2/3 daripada duit yuran pertama tu awak bawa ke Malaysia. Bawa ke Jepun lah. Simpan di sana.
dalam bentuk cash lah. Kalau ada Wise contohnya maybe lagi bagus, tapi biasanya tak ramai orang tahu kot pasal Wise ni. Macam tu. Okay, tu je. Okay. Hidayah? Nai desu. Okay. Soalan yang ketujuh. Tips-tips. Okay, sebab soalan ni general. So, saya define sendirilah tips apa yang korang nak ni. So, hari ni saya bagi 2 tips lah. Tips untuk beli barang dengan tips untuk travel. Kalau tips beli barang, especially macam korang kan baru nak sampai Jepun, jadi masih banyak benda kan nak beli kan. Jadi, saya cadangkan beli barang harian tu dekat kedai Hyakuan. Sebab kat Jepun ni banyak kedai Hyakuan. Contoh, yang korang biasa dengar Daiso. Tapi ada banyak lagi brand lain macam Siria, Kendo, banyak. Jadi, gunakanlah kedai RM2 version Jepun yang sebaiknya. Lepas tu, kan tadi ada mention pasal sweater kan. Boleh je nak beli dekat Malaysia tu. Tapi, kenapa nak beli, macam mana? Kenapa nak bawa banyak barang dari Malaysia kalau boleh benda boleh beli dekat Jepun. Sebab kat Jepun ni, ada banyak kedai second hand. And yang best je, sebab orang Jepun ni pandai jaga barang. So, best lah kalau masuk kedai second hand dekat Jepun. Macam yang ada banyak cawangan yang saya tahu, nama brand tu Second Street. Yang tu kedai second hand yang physical. Lepas tu ada juga apps yang jual barang second hand. Awak pun boleh jual juga barang awak dekat apps tu. So nama apps tu nama dia Mercari. So macam saya selalu jugalah beli barang Mercari. Even beli phone. Beli phone second hand pun kat Mercari. And saya satisfied lah dengan phone tu. Sebab saya rasa macam phone baru. Orang Jepun memang pandai jaga phone lah. Lepas tu, apa lagi tu kot. Tapi tu untuk beli barang. Lepas tu next tips untuk travel. Sebab kita kan kena manfaatkan masa muda kita untuk travel kan. So banyaklah tips untuk travel ni. So macam contoh kalau korang nak pergi travel tempat yang jauh yang memerlukan naik bullet train, Shinkansen. So disadarkan untuk beli JR Pass lah. So that korang dapat beli tiket tu dengan lebih murah. Kalau awak tak beli JR Pass pun, actually kalau awak ada Gakusewari, student discount, awak boleh ambil dekat awak punya kosan or Daigaku. Korang boleh dapat 20% discount. Adalah dia punya range distance dia. Tapi saya selalu gunalah Gakusewari tu. Memang Benri lah. Lepas tu, sebab travel, kalau korang travel dekat bandar-bandar besar macam Tokyo ke Osaka, confirm mesti korang guna banyak bus atau Densha. Jadi time tu, benda yang sangat berguna is kena ada IC card. IC card ni ada banyak nama, tapi yang boleh guna kat banyak tempat ada 2 nama ni lah, Suica dan Pasmo. So, rasanya dalam 500 yen je kot IC card tu. Tapi boleh guna untuk banyak benda lah. Dia somehow, dia macam guna untuk transportation pun boleh, guna untuk cashless pun boleh. And mostly kedai accept lah IC card ni. Tapi tak semua kedai lah. Tapi nak kata dia ada banyak function lah kalau korang ada IC card ni. Lepas tu, cak pasal travel, selain korang naik bullet train, korang boleh juga try naik bas malam. Sebab bestnya kalau naik bas kat Jepun ni, selain dia tepati masa, bas malam dia punya sistem macam ni lah. Contoh kan,
kalau saya naik bas dari Nagaoka ke Tokyo, so naik bas tu, basically memang bas tu dia akan bertolak 12:30 malam. So bila sampai Tokyo tu dah 6 pagi, means dah macam dah boleh start travel dah. Macam contoh yang kita turun dekat Tokyo Eki. So macam 6 pagi tu rasanya Densha pun dah start gerak dah. So macam kira bendy lah. Macam satu malam tu awak rehat, awak tak rasa pun awak travel ke tempat yang jauh. Sedar-sedar awak dah ready untuk travel. Macam tu lah. And bas pun murah. And depends lah. Macam ada setengah orang dia tak suka bas sebab dia tak selesa, macam tak boleh tidur dalam bas. Tapi dia bergantung lah. Bas kat Jepun dia macam lagi selesa bas tu lagi mahal lah. So ada je bas yang selesa. Bas yang macam siap ada, tahu tak macam stroller kan ada punya tempat tarik tu kan. Macam untuk lindung baby from cahaya matahari kan. So ada juga bas yang dia macam stroller. Boleh tarik and kalau kita tidur orang tak nampak pun kita tidur macam mana. So macam bas kat Jepun ni menarik lah untuk korang rasa sebenarnya. Selain dia murah. Lepas tu untuk travel jauh. Lepas tu kalau contoh kan korang dekat bandar yang besar macam Osaka ke contoh Osaka atau Tokyo. And korang nak pergi banyak tempat dalam satu masa, tapi korang tak nak naik Densha. Korang boleh try sewa basikal. Sebab saya pernah, waktu saya travel dengan kawan saya dekat Osaka. And kita orang ada beli Osaka Pass kot. Osaka Pass tu, basically korang boleh pergi banyak tempat turis dalam masa 1 hari atau 2 hari lah. Dia bergantung lah korang pilih pass yang mana. Tapi nak kata kita orang macam sangatlah nak kejar masa lah dalam satu hari tu nak pergi sebanyak tempat yang boleh. Tapi kalau naik Densha tu macam kena banyak jalan. So macam take time lah kan banyak jalan tu. Lepas tu nak kena tengok Densha tu full ke tak. Lepas tu kena tunggu masa Densha tu sampai ke berapa kan. Jadi kita orang pilih untuk naik basikal. And nak kata time tu kawan saya lah yang pilih tempat untuk rem basikal. And sebab dia pandai negotiate kot dengan pakcik tu. Tak tahulah macam mana. Dia dapat dalam, saya tak salah saya, 600 yen. Naik basikal untuk 1 hari. Jadi macam best lah. Macam sihat pun sihat, murah pun murah. Lepas tu dapat travel banyak tempat. Lepas tu, memandangkan tadi kan saya ada bagi tips untuk travel guna bas malam kan. So macam dah sampai Tokyo Eki, kira macam dah ready untuk travel tapi ada luggage. So macam kenapa nak travel sambil bawa luggage kan kalau boleh letak barang dekat coin locker. So maybe setengah orang akan fikir macam tak kemahal macam letak barang dekat coin locker, tapi sanggup ke awak bersusah-susah untuk pergi ke sana kemari sambil bawa luggage. Sebab ada setengah tempat dia punya, bukan setengah tempat, memang mostly tempat hotel dia akan check in petang. So macam korang nak tunggu berapa lama sambil bawa luggage untuk travel. So macam why not spend je duit tu letak luggage dekat coin locker so that korang boleh travel dengan senang hati. Lepas tu basically kenapa saya bagi tips travel ni sebab travel kat Jepun sebenarnya senang. Lagi senang dekat compare to Malaysia lah sebab banyak public transport. Lepas tu even for beginner nak cari tempat tu mudah sebab everything just Google Maps je. Tak perlu pun cari apps yang complicated. Google Maps cukup untuk travel. Jadi tu je kot tips saya. Saya rasa cukup banyak. Ayah Ahmad ada lagi ke nak tambah tips? Ada masih lagi? Sampai boleh tanya satu lagi soalan. Sila. Berkaitan dengan tips, saya tanya pasal tips untuk makanan. So, macam makanan Malaysia, ada suggestion yang patut saya bawa dan patut saya tak bawa? Maksudnya
lepas immigration ke tak ke? Yes, and macam apa yang patut saya bawa untuk sebagai nak survive kat Malaysia. Survive kat Jepun. Oh, kalau cakap pasal immigration ni, kalau ikut cakap JPA lah, diorang kata jangan bawa serunding. Tapi saya bawa je. Sebab macam basically serunding tu macam sendiri aku take risk. Kalau kantoi lah. Tapi sekati korang lah. Tapi saya bawa juga serunding tu. Tapi kalau korang nak apa tu, nak elakkan daripada beg korang dihidu oleh anjing-anjing, elakkanlah bawa benda-benda yang ada bau serunding tu kau. Makanan yang Tapi bersambal, bersambal pun dia macam korang kena pandai packaging kot. Ni kot, saya boleh jawab kot. Okay. Okay, sebenarnya saya tahu awak nak bawa balik sambal banyak kan. Tak adalah. Okay. Sebenarnya kalau dekat airport ni, masalah dia cuma bila makanan tu tak ada packaging yang certified. Contoh serunding tu letak dalam plastik merah, bawa pergi Jepun, tak lepas. Confirm. Jadi, kalau dalam barang produk yang awak beli tu ada packaging yang ada ingredients, ada dia punya company dia, maksudnya dia adalah yang rasmi punya, official punya lah, bukan beli kat tepi jalan. Lepas je. Lepas insyaAllah. So kalau contoh nak bawa sambal nyet ke, nak bawa apa dendeng berapi ke, boleh insyaAllah lepas. Tak ada masalah. Yang penting ada ingredients dan dia punya license lah, semua benda tu. Yang memerlukan official punya apa documentation. Itu je. Cak pasal barang apa, makan apa untuk survive kat Jepun, basically ni kot, mesti korang akan rindu sosili. Jadi belilah sosili. Kat sini ada sos tomato je. Lepas tu, macam ada setengah kosen, dia boleh sediakan makanan halal. So, kalau korang decide untuk tak makan, dekat dia orang makan, korang kena consider lah. Korang nak masak apa dekat dapur tu. So, kalau macam perenca-renca kari tu ke, yang tu lah kot. Macam benda apa yang korang nak guna untuk masak. Kalau takut tak mampu nak makan makanan Jepun sehari, so basically makanan lokal lah kot. Benda-benda yang guna untuk masak. Menjawab soalan tu. Baik. Terima kasih Senpai. So, next soalan. Cara menguruskan duit ketika belum buka bank di Jepun. Baru saja tiba di Jepun. Cara uruskan duit. Susah lah sebab nak buka bank sahaja perlukan nombor telefon dan income yang awal tadi. Soalan kedua. Jadi tak ada dua ni awak tak boleh buat. Korang tak boleh buat lah. Dan untuk buat nombor telefon dan nombor telefon tu maybe makan masa agak sebenarnya. Maybe 2-3 hari selepas awak datang tu maybe dah siap lah. Boleh siap lah. Ikut lah. Kalau cepat lagi bagus. Dan biasanya ambil masa seminggu lah. Seminggu. Kalau contoh ada yang dari jauh nak travel untuk pergi ke tempat berdekatan untuk beli phone, semua phone carrier. Tu ambil masa seminggu untuk beli saja phone, untuk beli nombor telefon dan buat income. Dan kemudian minggu seterusnya baru awak boleh buat, korang boleh buat bank. Buat bank pula, dia sama macam tadi juga syarat dia. Kalau bawah umur 19 tahun, kena ada apa ni, guarantor. Tanya senpai lah biasanya. Senpai boleh tolong. Kalau tak, awak kena simpan duit tu dululah dalam poket. Dalam beg ke. Macam tu lah. Sebab banyak duit tu. Sekali bawa tu maybe dalam berbelas-belas ribu kan. Maybe 15,000. Banyak tu. Korang pula tak pernah bawa duit sebanyak tu. Kan? Jadi risau. Faham risau. Jadi
duit tu pisahkan beberapa tempat. Contohnya dalam luggage ada satu, dalam backpack ada satu, dalam buku ke selit-selit dalam buku ada satu, dalam sampul lah. Macam tu, jangan letak sekelompok. Kalau letak sekelompok, lepas tu bawa scan dekat immigration, confirm kena tangkapnya. Kenapa bawa duit banyak-banyak? Macam tu. Tak boleh, tak lepas. So pisahkan beberapa tempat luggage, buku ke beg bagasi, letaklah berapa korang punya bahagian. Pisahkan dan bawa ke Jepun, dan kemudian dekat Jepun tu simpanlah dekat mana-mana dulu. Tak pun kalau percaya kat senpai, minta senpai simpan kat dalam bank dia dulu. InsyaAllah tak songlap lah kot dia korang tu. Lepas tu seminggu lah, ambil masa sebulan juga. Ada kes sebulan, sebab kadang-kadang siapa yang nama Muhammad ni, bukan nak cakap apa lah, dia macam kena tahan sikit dengan bank ni. Kena tahan sebulan lah, ada yang sebulan. Jadi 2-3 minggu baru boleh dia buat satu bank. Buat satu bank. Biasanya Yucho tu Japan Post Bank. Korang akan dapat lah bank tu. Untuk duit beasiswa pun akan masuk situ semua. Okay, tu je kot nak uruskan duit. Tapi nanti kita bincang je lah. Tapi generalnya macam tu. So, simpanlah duit baik-baik. Okay. Saya nak tambah kot sebab kalau nakal kosen lah, saya tahu lah kosen lain. Nakal kosen, staff yang uruskan everything. Maksudnya, hari first kita orang sampai tu, dia terus macam sediakan dokumen untuk bank, lepas tu terus suruh kita orang isi semua. Kira macam dia orang yang settlekan bank untuk kita orang. So nak kata, kalau korang boleh tanyalah sensei yang Tanto jaga Rugakuse, tanya sensei. Sebab sensei mesti dah biasa jaga Rugakuse. Sebab boleh jadi ada je tempat, ada je kosen or daigaku yang tak ada senpai kan. So, better tanyalah orang yang dah pengalaman jaga Rugakuse. Sebab diorang tahu je macam mana, apa keperluan Rugakuse bila baru sampai Jepun. Betul. Sebab macam tahun lepas saya ada juga uruskan Kohai. So macam untuk memudahkan pengurusan Kohai tu, firstly korang kena dapatkan dulu Gakushi Show. Once korang dapat Gakushi Show, korang pergi Shakusho. Sebab kalau pergi dekat, kalau pergi Gakushi Show maknanya pergi kat pejabat dekat universiti or kosen kan. So korang akan dapatlah segala dokumen yang perlu untuk daftar alamat Jusho Toroku semua tu. So lepas korang dapat dokumen tu, korang baru boleh pergi Shakusho. So lepas pergi Shakusho dah settle segala residence card, pension, health insurance semua, baru boleh buat nombor telefon dengan buku bank. So kalau korang tahu nagari macam tu, lagi memudahkan urusan korang lah bila dah sampai kat Jepun. Kalau tu kalau yang universiti lah. Nagari dia lebih kurang macam tu. Okay. Next soalan. Silap. Okay, soalan ke-9. Pengurusan wang bila hidup di kawasan bandar. Saya rasa soalan ni tak adalah cakap pasal kawasan bandar je kot. Maksudnya semua tempat lah kot. Sebab Jepun ni saya rasa dia punya taraf hidup dia tinggi. Macam mana pun. Hidup lah macam, tapi kalau kat bandar tu lebih tinggi lah. Dia punya keperluan menggunakan duit tu. Jadi tips ni valid lah untuk semua student. So 3 je kot tips yang saya nak bagi macam nak uruskan duit ni. First, buat budget lah kot. So macam ni saya bagi contoh budget untuk budak you lah kot. Sebab budak you kan diorang kena consider sewa rumah, bil air, bil elektrik, bil gas, lepas tu bil internet. Lepas tu kalau
dia punya apa universiti jauh, apa public transportation hari-hari dia, lepas tu groceries, travel dengan saving. Macam tu lah kot, korang kena set lah berapa banyak korang punya budget untuk 9 kategori ni. Lepas tu nak kata kalau macam transportation lah, untuk kalau betul lah memang dia kena Kurikaisu naik bas atau kereta api sehari. Basically, diorang macam mana? Syarikat transportation tu ada je kot sediakan macam monthly punya bayaran. Maksudnya korang akan dapat diskaun lah kalau korang try apply that pass. Maksudnya adalah harga dia. Means, kalau adalah student yang perlu naik public transport tu. Tapi rasanya dietest student Malaysia pilih untuk naik basikal lah kot. Kalau betul dia kena gerak jauh dari satu tempat macam pergi dai sehari. Sebab naik basikal lebih murah lah. Lebih sihat juga. Lepas tu tips yang kedua, track lah kita macam tadi dah budget kan. So sekarang kita track balik kita punya spending. Maksudnya setiap kali kita buat keluar duit tu, beli barang, terus catat. Semua orang dia okay untuk catat. Semua orang dia malas nak catat. So boleh je download apps yang track kita punya expense. Cuma kena rajin lah. Kena ingat lah setiap kali beli tu, tengok receipt, guna untuk apa. So basically, macam tu je lah kot. Last kali, saya rasa banyakkan masak sendiri lah kot. Sebab masak sendiri lebih jimat and sebab kita yang masak, so untuk Muslim lebih terjamin lah kot kehalalan tu. Tak payahlah korang tanya macam-macam dekat Mise Nojito tu. Lepas tu, so masak sendiri pun dah save duit kan. Lepas tu korang kena pandai jugalah cari supermarket yang harga barang dia murah. Saya tak mampulah nak tahu apa tu kalau kat bandar ni dia punya supermarket jenis apa, sebab setiap tempat dia punya supermarket dia tak sama. So macam, tapi saya tahu Gilmore Super ni dia jual banyak barang import. So kat situ banyaklah barang murah. And kat situ pun lagi senang jumpa produk yang halal. Tak adalah banyak tapi ada. Lepas tu drugstore pun ada juga drugstore yang mahal and drugstore yang murah. So macam bolehlah tanya senpai ke kawan Honjin ke. Macam tu je kot. Je des. Okay, Aman ada nak tambah? Rasanya soalan 10 pun lebih kurang sama kan? Cuma spesifik Domain. dia dekat kau. Next soalan terus. Bagaimana cara untuk menguruskan wang semasa belajar di Jepun? Okay, Faham. ni saya kumpulkan sekali kot dengan sikit tambahan dengan soalan 9. Macam mana cara untuk uruskan wang semasa belajar di Jepun? Ini sebanyak apa yang saya buat lah. Sebagai tambahan daripada apa yang Hidayah kata tadi, buat record, tu saya buat dalam beberapa bulan je lah, 2-3 bulan tu dah berhenti lah, tak boleh buat buah. Memang macam tak rajin tak apa, itu individu lah, individu punya kerajinan lah. So tak boleh nak samakan orang lain. Jadi kalau saya buat macam mana? Yang lebih efektif lah bagi saya. Sekejap. Okay. Dekat sana, cuba buat bank lebih daripada satu lah. Lebih daripada satu. Contoh macam yang saya cakap tadi, Yucho Bank yang warna hijau tu. Yucho Bank tu kebiasaannya, ataupun Chiho Bank lah. Chiho Bank ni macam kawasan punya bank kawasan. Bank ikut Keng. Ikut prefecture. Jadi, dekat Yucho Bank tu masuknya duit korang. Duit korang daripada JPA lah. Daripada JPA ataupun daripada mana-mana beasiswa lain pun akan masuk dekat situ. Jadi kat situ korang stay. Biarkan duit tu maybe untuk kalau tanya saya, duit dekat Yucho Bank tu adalah untuk perbelanjaan. Dia masuk, okay, biar maybe dalam
40%, bukan. 60% ke 70% guna untuk perbelanjaan. Dan selebihnya saya buat SMBC card, warna hitam ni. SMBC card buat ni untuk simpanan sahaja. Jangan gunakan untuk benda lain. So, kad tu tak payah bawa lah. Simpan je dalam bilik. Maksudnya, awak cuba disiplinkan diri. Bila masuk je yuran pertama atau yuran bulanan. Sebab sekali masuk tu banyak tau, 6 bulan. Kalau 6 bulan tu, kalau kira 600,000 yen, lebih kurang 500 ke 600,000 yen, itu dekat RM20,000. Banyak tu. Kita ni kenalah jadi orang bijak kan, sebab kita ni guna duit rakyat sebenarnya. Itu kena faham. Guna duit rakyat, kena gunakan duit tu dengan sebaik-baiknya. Itu saya cakap awal-awal lah. Janganlah nak beli apa ni laptop, komputer PC ke kan, gaming ke, mangga ke contohnya. Boleh, tak ada masalah, tapi jangan membazir lah. Kan. Jadi simpanan letak dalam satu bank. Berapa tu terpulang pada korang. Tapi kalau saya buat 30%. 30% masuk dalam simpanan. Selebihnya saya akan guna. So, tak adalah terlalu kedekut. Ada juga untuk belanja, ada juga untuk travel, ada juga untuk kecemasan. Macam itulah. Sebenarnya pandai bagi lah. Berapa percentage yang korang nak letak. Dan kemudian je kalau tambahan lah. Kalau jenis yang suka pakai point, guna credit card. Tapi credit card ni lain pula dia punya jokeng dia punya syarat dia. Korang kena pandai pula guna credit card macam mana. Jangan guna lebih-lebih. Tahu memang tak ada, biasanya ada limit 100,000 yen. 100,000 tu dalam RM3,000. Tu untuk pada peringkat awal. Tapi dia akan boleh naik. Tapi korang cubalah set korang punya perbelanjaan untuk credit card tu dalam 100,000 yen. Maksudnya RM3,000 sebulan. Tak boleh lebih lah. Macam kena pandai ni uruskan duit korang tu. Tak boleh lah boros. Sebab apa saya guna credit card? Sebab dia boleh kumpul point. Sebab saya bawa kereta kat sana. So saya bawa kereta, saya boleh kumpul point. Maybe dalam berapa bulan, 3-4 bulan selepas gunakan kad ni untuk bayar duit tol, duit minyak, boleh cas satu sekali free untuk bayar duit minyak. Kan untung. Tapi itu kena pandai lah. Kena pandai guna duit. Kena pandai guna duit korang. So itulah. Kalau saya tanya saya ada 3 kad ni sekarang. 3 kad ni saya guna untuk saya punya perbelanjaan. Satu untuk simpanan, satu untuk perbelanjaan, satu untuk simpanan, satu untuk perbelanjaan juga, tapi yang boleh bagi benefit lah. Macam tu Rakuten. Okay, itu je. Okay. Ustaz Hidayah dah nak tambah apa-apa? Tak ada. Tak ada. Okay, so now untuk Q&A session dah habis. So sekarang ni kita akan masuk ke breakout room. AJK technical daijoubu kana? Okay, so breakout room pun dah dibuka. Ada 2 nama tau, L dengan P dah okay. Dah tamat breakout room kita. Yang bahagian ikhwah okay ke? Tergantung ke apa ke? Tergantung okay je kot. Okay. Ada soalan lagi boleh je tanya sekarang. Sempat je. Kita So, orang free je. Tak salah. okay, so kita akan pergi ke conclusion session. Okay, sebelum tu kami daripada pihak ISMA and IFA members, setiap tahun kita orang akan buat macam-macam program lah untuk mengeratkan ukhuwah antara sesama kita, senpai dengan kohai. So untuk tahun ni yang paling terdekat yang bergabung ikhwah dengan akhwat lelaki dengan perempuan ialah program Golden ISMA Guide. Tapi ini gambar-gambar ni adalah Golden ISMA Guide 2024. Gambar 2023. So mungkin Akhi Ahmad ada nak cakap apa-apa ke? Macam mana basically kalau Golden ISMA Guide ni kita orang ambil daripada perkataan Golden Week.
Biasanya korang datang sini 1 April. Pada bulan 5, contohnya awal bulan 5 ke pertengahan bulan 5 tu akan seluruh Jepun akan ada cuti yang ada banyak-banyak cuti umum yang digabungkan dan jadikan satu, orang namakan sebagai Golden Week, yang mana waktu ni ramailah orang akan pergi berjalan, orang-orang yang bekerja pun akan cuti, semua akan cuti dan akan bergeraklah travel ke mana-mana ataupun jumpa keluarga. Jadi untuk kami pula, ISMA sendiri adalah akan adakan, biasanya setiap tahun akan adakan Golden ISMA Guide ni, mana yang kita orang akan berkumpul dekat satu tempat. Macam kalau saya tadi awal-awal sekali tu pergi Nara tu kan, saya pergi situ kumpul ramai-ramai and then buat aktiviti. Contohnya macam mungkin korang macam terkejut kan, tiba-tiba ada orang penuh muka orang Jepun je kan, terkejut lah kan. So nak cari orang Melayu ke contohnya, joinlah program ni. Contohnya kita orang boleh akan gabungkan dengan universiti-universiti yang lain ataupun kawasan-kawasan yang lain, kumpulkan satu tempat and then like let's say lah, bagi sharing apa-apa lagi yang tambahan, bergantung pada korang punya preference. Maybe kita akan buat aktiviti-aktiviti yang menarik macam ke trekking ke, mandi sungai ke, barbecue contohnya yang ada banyak lah. Kita orang boleh cuba arrange lah benda tu, InsyaAllah. Siapa yang bertanggungjawab lah. Okay, itu je. Okay, InsyaAllah itulah seperti diberitahu, Golden ISMA Guide ni akan berlangsung pada Golden Week. So pada tahun ni tarikh ditetapkan dah 3 sampai 5 insyaAllah. So bolehlah mengosongkan waktu tu, boleh join sama-sama dengan kami Golden ISMA Guide. So nanti akan diberitahulah borang pendaftaran semua tu. Sekarang ni in progress lagi. So nanti bila ada borang pendaftaran dan semua tu, marilah sama-sama daftar untuk join Golden ISMA Guide 2024. So dalam borang feedback pun nanti akan ada juga pertanyaan, ada nak join ke tak Golden ISMA Guide. So kalau nak join, bolehlah bagi tahu nama, email and nombor phone dekat dalam borang feedback tu. So that senang untuk kami sampaikan maklumat tu kepada korang. So yang program yang terdekat. Okay. And program untuk Muslimat, ada tadarus Al-Quran with IFA 2.0. Terlepas dah buat, setahun ni nak buat lagi. So untuk yang Muslimat, bolehlah join tadarus kami. Berlangsung pada startnya second week of Ramadan lah. So nanti Hanani bolehlah scan QR code ni ke, ataupun nanti saya boleh share dekat Hanani sendirilah personally. So itu je lah program setakat ni. Ada lagi program lain-lain tapi itu akan bagi tahu kemudian. Next, okay. Terima kasih kerana join program kami pada hari ini. Program sembang santai macam ni kan. Kalau macam ada apa-apa persoalan ke apa ke, nak tanya ke apa, ni nombor kontak boleh tanya. Yang Akhi Aman nombor yang paling atas sekali lah. Nak tanya pasal hidup life as koseng, hidup life as university student. Lepas tu nak jadi Syakal Ejen nanti pun, bolehlah kontak Akhi Aman ni. So ada lagi 3 orang akhwat ni, Mufti Hidayah yang tadi salah seorang yang tentang betul-betul tu juga. Intan, saya and Khadijah, ada lagi seorang tapi yang tak join pada hari ni. So kalau nak kontak bolehlah. So berbagai camp. Akhi Aman tu mungkin yang belah atas, yang mesti Siba lah kat Hidayah, dia lagi Nagaoka. Intan, saya dekat bahagian Chukoku Okayama. Yang Khadijah ni bahagian Shikoku. So kalau ada apa-apa masalah ke, nak tanya ke apa ke, boleh je kontak korang. Nak screenshot pun boleh. Saya bagi masa 2 saat nak screenshot. Okay, 1, 2. Okay. So ini IG kita orang, ISMA Jepun dengan Sahabat IFA. ISMA_Jepun and Sahabat_IFA. So bolehlah follow sekarang. Saya nampak dah perasan berapa orang dah follow. So bolehlah follow akaun-akaun ni. So pemberitahuan secara umum memang kami akan buat dekat IG lah. So bolehlah macam ada program, so bolehlah daftar ke apa ke semua tu. And dekat IG ISMA Jepun juga
ada link dekat bio tau. So link kat bio tu bolehlah nak usah-usah link dekat bio tu. Yang nampak ke? Tak nampak. So semua orang bolehlah buka IG. Dekat bio tu ada satu link tau. Nama dia link.tree/semua Jepun. Yang dekat situ tu ada macam-macam maklumat lah. Halal haram list, website for Muslim. So nak bagi sumbangan dekat kami pun boleh. So macam halal haram list tu macam apa tu, apa yang boleh makan, macam nama kanji dengan nama hiragana, nama sebenar dia apa. So macam boleh dah tahu macam, oh yang ni nama-namanya haram sebenarnya. So tak boleh nak beli macam tu. Kalau yang syubhah pun ada. So boleh take note lah bila nak beli barang. So tak adalah kita macam tak yakin macam tu. And then ada website for Muslim juga. Website ni adalah macam transportation ke, online shopping ke, nak cari part time job ke, macam-macam lah. Macam tadi Uti Daya ada cakap pasal web tu, Mercari kan, Mercari apps. Mercari ada apps juga. So macam nak beli barang-barang second hand pun boleh beli kat situ. Ada juga PP Furima semua tu. Boleh lah tengok dekat situ. And untuk tak tahulah kalau Akhi Ahmad dia mention ke tak dalam breakout room, ada juga halal online shopping iaitu Batikrom. So ni bukan promote punya komisi ke apa, tak ada pun. So tapi macam halal online shopping ni kalau nak beli barang makanan halal, daging ke ayam ke boleh beli kat situ. So nanti korang nak fly lagi 2 minggu nak raya kan, berapa korang fly tekan? 2 minggu ke? Boleh lah korang pada 2 minggu. So korang nak beli ayam untuk buat rendang ayam pun boleh lah beli kat halal online shopping tu. Setara diorang tak tutup untuk raya. Okay. Watashi kara ijo desu. Ada apa-apa nak tambah lagi? Akhi Ahmad nak tambah lagi ke? Oh yes. Sekejap, sorry. Di chat ada link borang feedback. So bolehlah isi borang feedback sekarang supaya kami dapat improvekan lagi kami punya program untuk tahun depan. Apa yang sesuai untuk kohai-kohai tahun depan macam mana, diorang nak apa semua tu. Bolehlah memberi sumbanglah idea-idea kalian supaya membantu kami dan bantu kalian juga, kohai-kohai kalian juga untuk boleh survive dekat Jepun ni. Semua orang dah tekan link ke belum? Kalau dah tekan link tu bagi keterangan ke emoji ke, so that saya tahulah berapa orang dah dah tekan link. Okay. Alright. Thank you. Alright. So yang lain okey ke? Yang tak angkat tangannya okey ke? Okay. So, alright. Thank you yang siapa yang dah buka link borang feedback, jangan lupa untuk isi. And sekarang ni sesi untuk tangkap gambar. Okay kan? Okay. So semua orang bolehlah nak buka kamera ke. Tunjuklah wajah-wajah kalian. Yang sekarang ni banyaknya yang lelaki lah kan. Tunjuklah wajah-wajah handsome kalian. So nanti kalau dah sampai dekat airport boleh lacam. Oh ni budak-budak Malaysia ke apa ke. Bolehlah buka kamera, boleh Yelah, kita ambil mungkin gambar sama-sama. Mungkin ada yang daripada sini yang boleh datang tengok kan. Jemput korang dekat airport kan. Cik. So kena tahu jugalah. Tak boleh, ni sekejap. Okay, yang lain. Boleh buka kamera. Wah, background dah Jepun dah. Mantap.
Yang semangat ni nak pergi flight cepat ni. Okay. Ada lagi? Okay. Ada lagi yang boleh buka? Okay. Eja kita Nika boleh prepare diri untuk ambil gambar sekejap lagi. Hazim, Farid, Nazmi, Yasin, Hanani. Boleh buka kamera? Kalau tak boleh buka tak apa. Okay, tu sudah kot kan yang boleh buka. So, eja kita Nika boleh kira kot kan 1, 2, 3 ke? Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Homework je lah ni. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Okay. Okay, thank you untuk hari ni. Semoga korang fly dengan jayanya. Dimudahkan segala urusan. Dia dah sampai nanti. InsyaAllah. Yeah. Terima kasih semua. Okay, thank you Senpai Tashi. Sama-sama.